Tuan-puan sekalian, Nabi sebut, barang siapa yang mencari rezeki yang halal untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kemudian yang ketiga, untuk membantu orang yang perlu, orang yang memerlukan, orang miskin. Maka dia akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya, apa ni? Ya, inilah hadisnya. Siapa yang mencari dunia yang halal untuk menjauhkan diri daripada meminta-minta, dan usaha untuk keluarganya dan untuk jiran tetangga, maksudnya untuk orang yang susah, akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dengan wajahnya bagaikan bulan purnama. Dan sesiapa yang mencari dunia untuk memperbanyak, berbangga-bangga dan sombong, akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah murka padanya. Jadi tuan-puan sekalian, hari ini ada dua golongan. Saya sangat takut dengan fenomena media sosial, yang mana founder-founder, jutawan-jutawan yang kaya-raya ni, subhanallah, na'udzubillah, tak tahulah dengan tujuan apa. Kita nak menilai pun tak tahu macam mana, takut salah menilai hati orang. Jadi ada dua golongan. Yang pertama, mencari rezeki yang halal untuk dirinya dan untuk keluarganya dan untuk tetangganya. Maksudnya, tuan-puan sekalian, saya nak sabut, kita ni bila berniaga, kena luaskan niat kita. Kalau kita niat untuk diri kita saja, sebab itu nampak macam tu je lah jumlahnya, dan kita akan dapat jumlah yang memang cukup untuk kita. Tapi mula niat kita berniaga untuk keluarga. Keluarga ni umum. Untuk adik-beradik juga, ada adik-beradik susah. Ada orang bila masuk Ramadan, dia transfer duit kepada adik-beradik. Ni adalah 200 orang, 300 orang. Ni apa duit ni? Buat buka puasa, selamat Ramadan. Ada sepupu sepapat yang susah untuk keluarga dia. Lepas tu dia niat, ya Allah, perniagaanku ini ya Allah untuk orang-orang yang susah. Allah Maha tahu niat dia. Allah Maha tahu dia punya view, dia punya matlamat, dan kita tak boleh tipu lah. Sebab hati kita kena niat. Bila Allah melihat kita ni punya niat untuk ramai, terus percayalah rezeki tu mencurah-curah masuk. Tapi niat kena lurus dengan tindakan, dengan lurus dengan perbuatan. Sebab ada orang, subhanallah, doa, sebut je cakap macam tu, tiba-tiba dapat untung, dia lupa dengan niat dia lupa dengan apa yang dia sebut, dah dapat untung tiba-tiba. Yang pertama, tukar kereta. Yang kedua, tukar rumah. Yang ketiga, itu dulu, ini dulu. Padahal masa minta dengan Allah dulu, sebut apa? Ya Allah, ini untuk supaya boleh bantu ramai orang susah. Sampai ni, dan kita tengok hadis itu menyebutkan, siapa yang mencari rezeki walaupun yang halal di dunia, walaupun rezeki itu halal, walaupun jual benda yang halal, tetapi untuk bermegah-megah, untuk mengumpul-ngumpulkan harta, maka Allah akan murka kepadanya. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu jangan pandang rendah dengan kuasa niat. Dan saya belajar perkara ini sebenarnya daripada arwah ayah juga. Saya fikir-fikir balik, arwah ayah ni memang rezekinya sangat murah. Zaman tu tak ada pun viral-viral ke apa, tak ada media sosial. Tapi pekerja dia ramai. Lepas tu kan, kadang mak kata, kenapa ambil ramai sangat pekerja? Tu bukan apa, tu nak tolong. Itu anak kawan tu susah, jadi anak dia tak habis belajar, nak kerja. Kadang-kadang tu orang sebut, oh restoran mana Asyakirin? Oh yang pekerja ramai tu. Oh restoran mana? Restoran mana? Oh yang pekerja ramai. Kadang pekerja lagi ramai daripada customer. Jarang restoran yang tak sebesar mana pekerja sampai belas-belas orang kan. Tapi saya kata, ya Allah, niat ayah memang untuk tolong orang, tolong bantu, bagi peluang. Kadang-kadang pekerja ni kan, sebab ambil je, ramai mana pekerja yang memang ambil duit, tahu-tahu dah boleh motor, maksudnya dia ambil duit laci tu. Sebab ayah tak ada kat kedai, ayah banyak pergi berceramah, pergi mengajar. Tahu-tahu ni, bila tahu, ayah kata ayah halal je, tapi kamu tak boleh kerja dah. Macam tu lah. Subhanallah, muslimin-muslimat. Tetapi rezeki tu memang Allah murahkan. Rumah kami ni dekat Kampung Batu 6 tu, walaupun rumah tu memang kalau orang tengok, orang miskin pun segan nak datang. Sebab saya bukan kata saya lahir dalam keluarga yang susah. Alhamdulillah, sebab ayah tu peniaga yang berjaya. Tetapi hampir setiap hari ada orang datang. Macam pintu pagar tu memang terbuka, orang setiap hari datang. Sekarang ni rumah kita ada tak orang miskin datang? Ada tak orang susah datang?
Tak ada kan, jarang kan. Tapi saya membesar daripada kecil hampir setiap hari. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Minta tolong. Mak saya suruh buat air. Orang miskin datang, mak suruh buat air. Hidang air dan biskut. Mak pun tukar dengar. Macam isi YB pula. Tukar dengar, okey masalah gini-gini. Gini-gini. Dia bila orang susah ni, dia tahu mana rumah yang selalu buka pintu untuk orang susah. Dia bercakap sesama mereka. Petang esok orang lain pula. Hampir setiap hari. Petang esok datang lagi. Ini datang lagi. Ketuk pintu rumah, ketuk nakut, tingkap rumah. Subhanallah. Tapi mak ayah memang tak tolak. Walaupun orang kata itu tipu tu, itu tipu. Tapi mak pakai tutup aurat elok, layan, suruh buat air. Walaupun orang yang sama. Dan mak ayah ni punya menolong sampai ke rumah. Sampai tengok anak-anak, sampai bantu lebih. Allahu Akbar. Belajar daripada situ. Maksudnya Allah pelihara perniagaan, Allah beri berkembang. Sebab apa? Sebab niat. Niat bantu lebih ramai orang. Niat bantu. Tak kira. Keluar je. Subhanallah. Sekarang waktunya saya belajar daripada apa yang saya lihat daripada yang dicontohkan oleh ibu dan ayah. Bila accountant cakap, Ustazah, duit tak ada dalam akaun. Jujur ya. Walaupun dah 3 tahun berniaga galeri, tak ada duit dalam akaun. Tak ada. Tak ada simpanan. Kalau orang kata, ni fail cara Ustazah berniaga. Mungkin ya, kalau orang-orang yang pengurusan hebat-hebat, pengurusan saya fail dari segi berniaga. Lepas tu kan accountant nasihat kau, Ustazah, berhentilah dulu tambah bekerja. Saya kata, kamu kena yakin satu perkara. Pekerja yang datang, dia datang bersama dengan rezeki yang Allah dah tetapkan untuk dia. Bukan kita yang bagi rezeki kepada pekerja. Kena faham faktor ni. Kena faham teori ni. Pekerja datang, bukan kita bagi rezeki, Allah bagi. Bila dia datang pada kita, maksudnya Allah akan tambah sumber rezeki yang baru. Dan pekerja ni ada keluarga dia. Dia nampak datang seorang, tapi rezeki yang dia dapat nanti untuk keluarga, untuk mak ayah dia, untuk adik-beradik dia dan sebagainya. Jadi, kalau pekerja kita 100 kali 5, maksudnya untuk 500 orang. Lepas tu kan, sebab dia account ni kira kan, dia kata, Ustazah, macam mana gaji pekerja ni? Bulan ni sekian-sekian. Paling kurang 300,000 kan. Utility apa semua. Tak cukup ni Ustazah. Kalau ikut ni tak logik ni. Tak sempat ni lagi 2-3 hari gaji. Alhamdulillah Tuan Puan sekalian dah masuk 3 tahun. Dapat bayar gaji. Tak pernah potong. Gaji kita bayar standard. Kita sekian-sekian. Lepas tu saya kata, saya sebenarnya berniaga, saya tak ada target. Target nak capai 1 juta pertama ke, target nak itu ke, saya tak ada target. Mungkin saya bukan peniaga yang bagus lah dari sudut pandangan setengah orang. Saya punya target setiap bulan adalah saya dapat berkongsi, kita dapat sama-sama cari rezeki di sini. Dan target saya adalah boleh bantu juga peniaga-peniaga yang jual produk dengan kita. Tuan-puan sekalian, ada produk yang kami ambil daripada sekolah pondok. Daripada pondok yang diorang menjahit. Pondok ni, madrasah ni, dia menampung kos anak-anak yatim dan asnaf secara percuma. Lepas tu, kita memang bantu dia, madrasah ni. Lepas tu kita kata, macam mana nak jana pendapatan? Kami sebenarnya ada beberapa orang yang pandai menjahit. Saya kata, kalau macam tu, kita akan siapkan mesin jahit. Lepas tu, kita akan belikan modal-modal ni. Dan dia jahit. Dia jahit. Jadi pendapatan pondok, madrasah. Lepas tu, subhanallah, antara tips lah, subhanallah. Memang kita bukan, dari segi mencapai 1 juta pertama tu dah lama capai dah. Saya rasa dalam 2 tahun yang lepas, saya tak perasan pun dah sampai 1 juta jualan. Jualan 1 juta setiap bulan capai, maksudnya berapa bulan sampai 1 juta tu. Maksud saya kata, bukan saya kata tak heran. Sebab Tuan Puan kena faham, bila pekerja kami ramai bukan sebab berniaga, sebab buat kerja dakwah, kerja amal tu. Kalau kita buat jualan 100,000 sebulan, untung lebih kurang 20% je. Yang lain tu modal, kos, utility apa. Kalau 100,000, untung baru 20,000. Baru lepas 5-6 orang, baru lepas dalam 8 orang bekerja. Jadi kalau nak dapat bersih 300,000 untuk bayar gaji, jualan paling kurang berapa? Maksudnya banyak. Walaupun orang nampak jualan banyak, tapi sebab kita punya overhead sangat tinggi. So saya punya target dapat bantu bekerja, kemudian dapat sedekah juga daripada tu kepada orang susah, dan kita dapati rezeki yang masuk Allah beri daripada sumber yang tak disangka-sangka. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian.
Saya sebut apa tadi? Masya Allah. Satu pasal hutang. Satu saya tengok. Pertama niat kita adalah untuk berkongsi rezeki dengan ramai orang, untuk bersedekah, untuk infak. Yang kedua ialah muslimin muslimat, niat bayar hutang. Sebab itu pembekal seronok. Bukan saya kita ada beberapa pembekal. Pembekal kata Ustazah, okey, dia pun bekalkan contohnya dia jahit, kita pilih material dia jahit. Sampai bil lebih kurang 100,000 contoh Ini memang biasa bil 100,000, 200,000, 300,000 bil tu biasa sebab kita simpan stok. Dia kata Ustazah boleh bayar dalam tempoh 6 bulan. Saya kata insya-Allah sebelum 2 bulan saya dah habis bayar. Saya ambil hari Jumaat adalah hari bayar hutang. Accountant dah tahu, hari Jumaat je hari bayar hutang. Seminggu sekali bayar hutang. Bila saya niat, saya kata ya Allah mudahkanlah aku nak bayar hutang. Dan aku berhutang ini bukan kerana sengaja. Memang sampai hari ini kami tidak buat pinjaman bank. Tapi saya lihat bila niat untuk bayar hutang, Allah mudahkan jalan. Saya dah tetapkan dah. Kadang-kadang kita ambil stok barang dengan pembekal 100k boleh habis dalam tempoh 1 bulan. Bayar 20k, 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 lepas tu hujung bayar 30k setiap hari Jumaat. Lepas tu pembekal kata, cepatnya Ustazah bayar. Ada orang setahun tak habis bayar lagi Ustazah. Saya kata Alhamdulillah. Kenapa? Ustazah dah habis ke jual barang? Tak, barang puan sikit baru jual. Habis tu, insya-Allah ada rezeki. Allah bagi rezeki. Sebab apa saya fikir pembekal pun dia berhutang juga dengan kilang. Lepas tu saya fikir pembekal pun ada pekerja. Fikir semua tu. Jangan fikir kita saja. Bila fikir pasal rezeki kita nak berkongsi dengan ramai orang, Allah buka pintu rezeki. Kita fikir pasal nak bayar hutang. Siapa yang melengahkan bayar hutang dan tak jadikan keutamaan? Siapa tak seronok kalau duit masuk? Ustazah banyak duit masuk, banyak duit. Ustazah, terima kasih live semalam. Jualan hari ini 50k contoh. Saya kata, okey jangan seronok, 50k accountant sila bayar hutang tu. Dia orang memang tahu panggil saya. Bila kata, Alhamdulillah Ustazah semalam jualan cecah ni. Alhamdulillah. Accountant take note, bayar terus pembekal tu. Terus tutup, saya tak nak ada hutang. Dia orang baru nak seronok nampak ni. Tak ada. Kau tak percaya tanya Syira ni. Syira main sini. Ustazah ni temberang ni. Ustazah ni temberang ni. Syira ni orang kuat. Memang selalu. Ya. Pengalaman Syira macam mana? Betul. Memang setiap Jumaat Ustazah minta bayar lah. Bayar hutang. Pembekal. Seminggu sekali bayar. Bukan sebulan sekali, seminggu sekali. Sejak dari awal lagi Ustazah ni pun berniaga, betul. Daripada Syira, sini sikit Syira. Syira orang pertama kan? Betul. Masa kita mula jual tudung apa, Ustazah kata hari Jumaat adalah hari bayar hutang, Ustazah ambil berkat. Betul. Ambil berkat hari Jumaat. Betul, hari Jumaat. Subhanallah. Lepas tu tinggal seminggu terakhir. Muslimat, saya tak tahu cara orang lain. Itu macam cara saya seminggu sekali. Jadi pembekal pun tak rasalah tunggu sebulan sekali baru nak bayar. Ada orang biasa buat consignment. Masya Allah, Allahu Akbar. Perkara ketiga ya. Sebab minta maaf kita akan berhenti dah lebih sangat masa. Minta maaf ya kalau vacationer panjang pula. Perkara ketiga ini yang paling utama sebenarnya. Walaupun ketiga minta maaf paling utama. Tolong jaga hak Allah dalam berniaga. Jaga hak Allah. Jaga hak Allah. Hukum hakam Allah. Bak solat pekerja. Bak aurat pekerja. Bak solat kita. Bak aurat kita. Subhanallah. Dan bagaimana kejujuran kita dengan customer. Subhanallah. Dan jangan tuan-puan sekalian, jangan merasakan bahawasanya, kan kalau sebut istilah ni orang kata macam tak, orang marah. Tapi saya nak sebutkan antara marketing by manusia dengan marketing by Allah, the most powerful is marketing by Allah. Apa maksud Allah marketing by Allah? Muslimin muslimat, Masya Allah, Allahu Akbar. Marketing, kita tahu pintu rizki adalah hak milik Allah. Ada orang dia belanja banyak dengan marketing, tapi jualan tak capai target. Dia dah habiskan duit untuk marketing sekian-sekian, tapi tak capai target. Sebab bimbang dia terlalu bergantung kepada daya manusia, kemampuan manusia. Terlalu bergantung kepada daya dan kemampuan manusia. Allahu Akbar. Tetapi bila kita betulkan akidah kita bahawasanya Allah lah yang buka pintu rezeki dan kita perlu berjaga hubungan dengan Allah. Yang kita sangat bimbang, kita tengok kan ada orang masa berniaga awal-awal struggle. Solat banyak, zikir banyak, sedekah banyak.
pakai dengan elok, tapi dah makin berjaya, pakaian pun dah tukar. Sekarang pakai pakaian princess ketat-ketat, tudung pun dah singkat. Lain macam lah pula. Sekarang buat iklan guna TikTok, dah joget-joget lah pula. Dulu tak tabarus, sekarang ni tabarus. Ketika dia menangis-nangis, merayu-rayu, meminta dengan Allah, lalu Allah kurniakan, lalu dia mula lupa siapakah yang maha memberikan kepadanya. Lalu dia makin jauh dengan Allah, tapi dia tetap kaya. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Sebagai penutup ya, saya cuma share pengalaman saya. Populariti adalah satu ujian. Saya, sekarang ialah hampir satu Malaysia lah kenal Ustazah Azma kan. Populariti, satu ujian. Saya tak anggap ia adalah satu pujian dan satu anugerah. Ia adalah satu amanah daripada Allah. Populariti ni datang dengan apa tuan-puan sekalian? Tawaran dunia yang begitu banyak. Tuan-puan sekalian. Saya memang maksudnya boleh sangat kaya dengan popular. Betul? Populariti memang boleh kaya. Tawaran untuk jadi duta produk. Ustazah cakap berapa minit? Ustazah tunjuk gambar je. 10,000. Saya tak payah cakap apa-apa. Saya pegang, saya tunjuk gambar je. Berapa bayaran? 10,000. Okey. Ustazah duta ni. Ustazah paid review sikit, cakap 5 minit. Bayaran berapa? 15,000. Contoh kan. PA sampaikan pada saya, Ustazah macam mana? Ni ada tawaran ni. Saya kata pada PA, tolong tolak semua dengan baik. Ustazah ni ada datuk ni ada data ni, ada ni. Dia orang nak ni. Ada yang kontrak setahun akan dibayar 15,000 selama setahun. Tak perlu buat apa-apa pun. Tuan-puan pernah tengok tak saya di duta mana-mana produk? Tak. Tapi kenapa? Saya kata, saya tak boleh nak kontrol founder produk ni. Saya tak boleh kontrol bagaimana pengurusan dia. Orang mungkin beli produk tu disebabkan saya. Bagaimana saya sendiri tak boleh nak kontrol kualiti produk dia. Bagaimana dia berniaga. Bagaimana sekian-sekian. Sebab mereka dapati, alhamdulillah follower bukan hanya ramai tetapi berkualiti. Akan support. Ustazah pakai tudung ni, Ustazah pakai telekong ni. Telekong ni. Ada sebuah telekong, okey nak dibayar gini. Semua tolak tuan-puan sekalian. Siapa tak nak? Pegang je gambar, bayar 10,000. Siapa tak nak? Kadang-kadang accountant kata, Ustazah kita memang tak cukup ni. Ustazah boleh terima kot beberapa produk je. Saya kata kalau saya terima satu produk, apa alasan saya nak tolak semua produk yang lain? Saya kata tolong jangan salah faham. Saya bukan sombong. Saya bukan tak nak support perniagaan orang Islam kita. Tak. Saya suka support tuan-puan sekalian. Tapi saya kata saya bimbang. Kita mula bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada Allah. Saya ulang benda ni prinsip. Saya kata saya tak nak bergantung kepada manusia. Akhirnya bila kita rasa, bila saya pegang, saya cakap pasal produk sekian-sekian, lepas tu mula dapat duit banyak, lepas tu boleh bayar gaji pekerja, saya tak nak, saya mula rasakan begitu. Biarlah kita struggle setiap bulan nak bayar gaji staff, tetapi struggle kita itulah adanya kepergantungan dengan Allah, itu jauh lebih nikmat. Muslimin muslimat dimati Allah sekian. Sebab itu perkara sangat penting, jaga hak Allah. Jaga hak Allah. Kita berniaga, rezeki kita sedang berurusan dengan pemilik rezeki itu Allah. Berhati-hati. Urusan dengan manusia kita kena hati-hati, berurusan dengan Allah lagi double, triple, berhati-hati. Sebab apa? Kalau pun di dunia kita berjaya, nampak cemerlang tak pernah jatuh, nampak berjaya tak pernah jatuh, makin kaya. Tapi kita kena ingat, Allah memberi yang pertama dengan kasih sayangnya, yang kedua Allah memberi dengan murkanya. Ini namanya istidraj dan ini disebut dalam hadis Nabi. Allah tak heran untuk bagi kepada manusia berjuta-juta sampai jadi trilion. Kita boleh nampak bagaimana rezeki Allah beri kepada orang-orang kafir, bahkan kepada Yahudi, pada Nasrani. Siapa yang berusaha, dia dapat. Sebab dunia ni tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah, walaupun seberat sayap nyamuk. Tak ada nilai. Allah tak heran pun. Kita je yang heran dengan dunia ni. Bagi Allah tak ada apa. Kosong. Jadi Allah nak beri dia tu jadi jutaan. Tak ada apa. Tetapi cek balik. Adakah rezeki yang Allah beri pada kita sekarang? Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya.
ataupun dengan kemurkaannya. Subhanallah, dengan kemurkaannya. Seumpama kita ini meninggikan tempat jatuh. Memang naik, berjaya, cemerlang, dapat anugerah tu, dapat anugerah ni, best achievement, itu, ini, award ni, naik. Lepas tu dapat pangkat sekian-sekian. Tetapi rupanya meninggikan tempat untuk jatuh sahaja. Na'udzubillah, itu namanya istidraj. Sampai masa kalau tak sempat bertaubat, tak sempat kembali menjadi hamba Allah, maka saat dia meninggal, dia jatuh hancur lebur. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kepada yang berniaga sekarang, kan kita berniaga kejap, naik tangga, 2 anak tangga jatuh balik. Subhanallah. Naik 1, 2 anak tangga jatuh balik. Perasan tak? Saya selalu sebut macam tu. Bang, kita ni kan baru nak naik 2 anak tangga jatuh, turun balik. Saya kata, tak apalah, jatuh balik tu tak sakit sangat. Yang sakitnya, kalau naik sampai 10 anak tangga jatuh, sampai ke bawah, sakit. Jadi tak apalah, kita berniaga macam sedang-sedang je. Berniaga macam cukup-cukup makan je. Syukur, Alhamdulillah. Tetapi kalau ada peniaga macam Syed Mukhtar tu kan, dan sebagainya, ada peniaga Melayu Islam, tak Melayu pun, Muslim kita yang berjaya jutawan, itu subhanallah, kita kena support, kita kena doakan, kita kena sokong. Sebab memang perlu ada penguasaan ekonomi, sebab di sanalah boleh mengalahkan jerung-jerung besar. Kita Malaysia ni pun jerung-jerung besar dan berniaga masih lagi orang bukan Islam. Kita tahu orang Cina yang menguasai dunia perniagaan. Dan sedihnya orang Melayu, minta maaf lah ya sebut Melayu Islam, mudah sangat ada hasad dengki. Kadang-kadang orang pesan saya, Ustazah hati-hati mata-mata yang berhasad. Saya kata saya tak boleh nak kawal mata berhasad. Yang saya boleh kawal adalah diri saya, supaya saya tak berhasad pada orang lain. Kedua, supaya sentiasa istiqomah dengan benteng. Yang penutup, betul-betul penutup, tapi tak adalah contoh air sebab puasa. Saya pun puasa. Antara doa yang saya istiqomah baca setiap kali nak minum air, kadang-kadang bukan setiap kali lah, ada waktunya dahaga sangat, bismillah je. Tapi banyak situasi saya akan baca doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nanti lepas habis live ni keluarkan ya. Nanti tuan-puan pergi tengok dekat page tengok poster, dan tengok juga di IG, TikTok, doa ni. Saya baca sekali lagi ya. Ini doa untuk murah rezeki, untuk rezeki luas. Dalam banyak-banyak doa, kita tak minta rizqan kasiran. Doa Nabi ajar ke, doa daripada sahabat-sahabat Nabi ke, ini doa daripada Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Doa minum air Zam-Zam. Tapi perhatikan doa ni. Saya ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kurniakanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an. Rizki yang luas, yang lapang. Wa shifaan min kulli da'in. Dan kesembuhan daripada segala penyakit. Wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Dan perniagaan yang tidak rugi dengan rahmatmu, ya Allah yang maha pemberi rahmat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Empat rangkap doa tapi boleh mengubah hidup kita. Subhanallah. Kita minta apa dalam doa tu? Wa tijaratan lan tabur, itu tambahan. Dan saya pernah tengok, memang ada yang menyarankan tambah tak ada masalah. Kalau doa asal daripada Ibnu Abbas, ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tuan-puan sekalian, ada orang belajar tak habis-habis belajar marketing, tapi tak berjaya juga buat marketing. Ada orang tak belajar, ada orang belajar sikit, faham banyak. Ini ilmu bermanfaat. Jadi dia belajar, dia masuk ke kelas marketing, bayar RM10 je. Tapi sebab bermanfaat, dia punya boleh manfaatkan ilmu. Ada orang belajar, masuk ilmu kelas marketing sampai ribu-ribu, tapi tak boleh nak praktis. Jadi kita sangat perlukan ilmu berniaga ni, perlukan ilmu. Semua pun perlukan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak nak buat karipap. Tak ada ilmu, tak erti dekor rumah. Semua perlukan ilmu. Kita minta dengan Allah ilmu yang bermanfaat. Manfaat dunia dan akhirat, dan tak beri mudarat pada kita. Ada ilmu yang jadi kita sombong. Ada ilmu membuatkan kita makin jahil, jadi riak. Jadi kita nak ilmu yang bermanfaat. Sebab itu doa ini, subhanallah, doa yang disarankan untuk baca air Zam-Zam. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'ah, rizki yang luas, bukan banyak. Kalau rizki yang banyak, apa yang terjadi? Menimbun-nimbun harta, menambah-nambah aset. Menambah-nambah je aset kereta, aset rumah, aset itu, aset ni. Tapi bila rizki luas,
Maksudnya adalah rezeki tu dikongsikan dengan ramai orang. Rezeki tu dikongsikan dengan ramai orang. Jadi rezeki tu luas. Orang yang rezekinya banyak, menimbun-nimbun harta, bila mati, berat hisap dia di dalam kubur. Tak cerita Masya, dalam kubur pun dah berat. Banyak sangat harta yang perlu dihisap. Tapi bila rezeki luas, maksudnya rezeki lapang dan dia berkembang. Maksud berkembang, ramai orang yang sama-sama cari rezeki dengan kita, dapat juga nikmat rezeki melalui kita. Perantaraan memang daripada Allah, tapi perantaraan kita, walaupun kita mati, muslimin muslimat, walaupun kita mati, tetap dapat pahala mengalir. Rezeki kita tu tak putus, rezeki pahala tak putus. Yang ketiga, kita minta apa? Wasyifaan min kulli da'in, dan kesembuhan daripada segala penyakit. Yang keempat, wa tijaratan lan tabur. Orang berniaga kena doa ni. Tijaratan maksudnya berniaga, lan tabur tidak rugi. Semua orang berniaga tak nak rugi. Jadi mohon dengan Allah, berikanlah aku perniagaan yang tidak rugi. Dan tidak rugi di sini kena terus niat, tidak rugi dunia, tidak rugi akhirat. Sebab ramai orang untung dunia tapi rugi akhirat. Untung, untung besar, tapi di akhirat dia kerugian disebabkan dia tidak berniaga betul-betul kerana niat yang betul, cara yang betul dan sebagainya. Dan apa lagi hak Allah, tuan-puan? Bayar zakat, sedekah, semua itu hak Allah dalam kita berniaga. Siapa yang tak bayar zakat, memang perniagaannya susah nak berkembang. Sebab masuk zakat adalah bertambah-tambah. Zakat itu maksudnya berkembang. Siapa yang bayar zakat perniagaan, maka perniagaan ini akan dikembangkan oleh Allah. Bukan kita yang kembang, Allah yang akan kembangkan. Dan once Allah kembangkan perniagaan kita, tidak ada halangan. Memang Allah akan mudahkan. Expand saja. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada College Vocational. Mohon maaf terlebih masa sangat banyak. Sebenarnya kita patut habis pukul 10.30, 11.30. Jadi jadi kita lebih masa, lebih kurang setengah jam macam tu. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga kita bertemu lagi, semoga bermanfaat, insya-Allah. Saya juga sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Ada yang hadir lebih kurang dalam 4,000 lebih pada waktu ini, sebenarnya sangat bagus. Sebab sangat susah sebenarnya waktu macam ni. TikTok dalam 2,200, 2,300, di FB tadi 2,004, jadi lebih kurang dalam hampir 5,000 juga. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Semoga anda berjaya, terus bersemangat untuk ilmu. Mana tahu satu hari saya buat talk berkenaan dengan tip-tip berniaga. Kalau orang percayalah, boleh ke siapa Ustazah ni nak cakap pasal berniaga kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan muslimin muslimat, Allah limpahkan rezeki yang barakah, melimpah ruah. Allah jadikan rezeki itu sebagai asbab kita ke syurga kerana kita berkongsi dengan ramai orang, insya-Allah. Dan diselamatkan kita daripada api neraka, insya-Allah. Terus berjuang. Terus berjuang kerana kejayaan sebenar bukan target 1 juta pertama ke tak. Kejayaan sebenar dah kita dapat syurga Allah. Mungkin dengan kesusahan kita berniaga ni lah Allah beri syurganya. Sabar, terus memilih sabar, insya-Allah. Sekian, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.